wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimulakan kepada tuan pengerusi, tuan-tuan imam, dan ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya Allah masih lagi mengurniakan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang dapat lagi kita sama-sama solat maghrib berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian ilmu kita dapat kita jadikan ia sebagai amal dan bekal untuk kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Kita sambung balik pengajian kitab kita Baharul Mazi, yang ini dalam satu bab apa? Iman serta takwa dan ihsan itu setinggi-tinggi darjat dan semulia-mulianya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula iman serta takwa, yakni menjunjung suruh Allah Ta'ala itu dengan mengamalkan amal yang soleh, dan sertanya pula ihsan, artinya berbuat baik. Tu mana takwa itu yang kita di orang kata apa, dinasihat ataupun selalu kita ni muslimin, kaum lelaki ni setiap minggu, seminggu sekali dia akan diperingatkan oleh siapa? Oleh Tok Khatib tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman. Kenapa Allah tak sebut ya ayyuhan nas ittaqullah? Wahai manusia, bertakwalah kepada aku, kepada Allah. Kenapa Allah tak sebut tu? Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang boleh bertakwa orang beriman saja. Kalau kita sebut manusia ni, ramai manusianya. Yahudi pun manusia, Nasrani pun manusia, Israel pun manusia, yang bukan Islam itu manusia. Tapi sudah pastinya mereka tidak akan bertakwa kepada Allah SWT. Yang bertakwa, yang takut kepada Allah, orang beriman saja. Itu sebabnya nak tahu kita ada iman tak ada iman, bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan amal ibadat di dalam waktu yang tertentu. Siapa dia tu? Tuan-tuan tahu sajalah. Tuan-tuan lah, siapa lagi? Tuan-tuan muslimin muslimat. Apa makna takwa tu? Ya, ini mengamalkan amal yang soleh. Dan serta pula ihsan, maknanya artinya berbuat baik. Maka ialah martabat yang tinggi dan semulia-mulianya ihsan itu. Pada diri kita ni semuanya ada ihsan. Ihsan ni apa tuan-tuan? Bila kita tengok tu kita rasa simpati. Kita tengok orang susah kita rasa walaupun kita tak dapat tolong, kita menghayati itu, kita rasa apa yang dia rasa. Tu ihsan. Bukan semua orang yang Allah bagi. Bukan semua orang yang Allah pilih untuk menyebut nama dia. Dalam syukur banyak-banyak berhadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berbilion-bilion manusia ni, kita ni Allah pilih termasuk dalam golongan yang boleh sebut nama dia tu. Bukan semua orang boleh sebut nama. Sebut Allahu Akbar tu bukan semua orang dia bagi sebut. Hanya orang yang dia pilih saja.
Kan? Jadi kita ni lah. Tapi janganlah rasa aku ni hebat juga. Jangan mengatakan, jangan declare diri kita tu hebat dah. Kan? Jadilah orang sebagaimana, semacam mana tuan-tuan ni, rendah diri sungguh lah, ya Allahu Akbar. Kan? Ciri-ciri orang rendah diri ni, dia selalu nak duduk dalam majlis ilmu tu rendah diri ya. Sebab dia berasa diri dia tu tak sempurna. Kan? Kita rasa diri kita tak sempurna. Ada kekurangan pada diri kita. Tu. Dia jenis yang tak rendah diri ni tuan-tuan. Dia jalan pun dia buat tak tahu. Hang berdengarlah azan ke apa ke, dia buat tak tahu. Kan? Orang susah pun dia buat tak tahu. Jadi tuan-tuan ni termasuk dalam golongan orang-orang yang rendah diri. Kalau orang kampung saya ada kata apa? Humble. Orang kampung saya ni pelik lah sikit. Kan? Orang kampung tuan-tuan dia kata rendah diri. Kan? Jadi semua tu Allah yang pilih. Kan? Sebab apa? Untuk mengenal Allah tuan-tuan, itu sebab bila kita Allah suruh kita solat tau. Ni dalam bulan ni, bulan apa yang namanya Rajab. Tu imam kita doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa bulan Rajab ni? Kita umat Nabi Muhammad SAW khususnya pasti tidak akan lupa sampailah kita mati. Satu fenomena yang berlaku di dalam bulan Rajab ini, yang mana disebabkan berlakunya itulah maka kita jadi di sekarang ni. Yang ini apa? Pada 27 Rajab itu perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Kemudian Nabi dan umat dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 rakaat, 50 waktu. Kan? Nabi pun naik jumpa Allah, dapatlah 50 waktu. Turun jumpa Nabi Musa AS. Dan kenapa benda ni boleh berlaku? Kenapa Allah mengaturkan kena jumpa Nabi Musa dulu? Lalu Nuh Musa pun tanya, wahai Muhammad, apa hadiah daripada Tuhan kamu? Nabi Muhammad kata apa? 50 waktu solat. Nabi Musa kata, ya Muhammad, umat hang mesti tak boleh buatnya. Kan? Umat hang tak ada lah segedebe macam gedebe umat aku ni. Kuat. Kau pergilah minta kepada Allah SWT, minta dikurangkan. Naiklah Nabi Muhammad SAW, naik turun 9 kali sampai 5 waktu saja. Tuan, sebelum Allah menganugerahkan 50 waktu tu, Allah tahu dah. Sebab Allah yang mengatur kehidupan, perjalanan makhluk ni semua, Allah tahu dah. Sebelum Allah nak cipta Lauh Mahfuz itu, sebelum Allah cipta apa-apa pun lagi, kan, hanya Allah yang ada saja. Siapa pun tak tahu dia tu Allah, kan, Tuhan yang namanya Allah. Maka di dalam ilmu dia tu, dalam ilmu dia ada manusia, kan, hanya sahnya manusia dengan diciptanya manusia, manusialah yang mengenali, yang kenal Tuhan tu namanya Allah, kan. Kemudian manusia ni lebih sangat bijak, dia buat Tuhan dia pula. Dia namakanlah macam-macam. Tuhan yang tidak boleh beri manfaat pada dia sendiri pun dia percaya. Kalau kita nak kata di dalam alam, makhluk-makhluk ni, mereka percaya tak kepada Tuhan? Semua makhluk percaya, kan? Orang Yahudi percaya Tuhan, orang bukan Islam percaya Tuhan, India, Cina percaya Tuhan, kan? Tetapi kepercayaan mereka itu nak melihat Tuhan tu wujud depan mata, tu lah. Yang dia nampak tu baru dia percaya, oh ni Tuhan. Walaupun Tuhan tu datanglah banjir ke macam mana, tenggelamlah kuil-kuil tu semua, dia tak boleh nak fikir, Tuhan aku ni lemah ni, tak boleh nak fikir. Sebab apa tak boleh nak fikir? Allah tak bagi dia fikir. Sedangkan Allah bagi kita fikir. Benda mudah macam tu, dia tak boleh nak fikir. Padahal di kalangan mereka tu ada PhD holder apa semua tu, tapi tak sampai. Allah tak bagi dia sampai nak fikir, ni bukan boleh bagi manfaat pada aku. Kita ni tuan-tuan mengaji tak ada lah tinggi, sekolah pun ada lah 5 tingkat, tapi senang boleh faham. Sebab apa? Allah hendak kita faham. Tuan-tuan, sebab apa kita boleh bercakap? Sebab apa kita boleh bercakap? Sebab kita besar, bukan masalah besar.
Sebab kita pandai. Bukan kita pandai pun, ilmu yang Allah kita dah cakap ni Allah yang bagi. Kita tak ada apa kan. Maka Allah cipta untuk nak bercakap ni, Allah cipta apa? Wa lisanai wa syafatain. Allah kata, aku ciptakan lisan dan dua bibir ni, wa syafatain, bibir dua ni. Kan? Ada lidah, ada bibir. Boleh tak bercakap? Tak, dia kena ada lagi satu elemen yang namanya rengkung. Ni ada kotak suara ni. Boleh tak bercakap? Logik akalnya boleh kan? Tapi itu pun kalau kita fikir-fikir segi tasawufnya, tak boleh cakap lagi kalau Allah tak izinkan. Kan? Haiwan pun ada juga dua bibir dan satu lidah, ada rengkung. Kenapa tak boleh cakap? Sebab Allah tak izinkan dia. Kita ni sebab Allah izin. Allah izin nak bagi kita cakap ni sebab apa? Bila hang boleh bercakap, hang boleh bersuara, hang bolehlah sebut aku ni Allah. Tuhan yang panggil tu Allah. Kan? Jadi nak kenal Allah tu macam mana? Nak jadi kenal, termasuklah kamu dalam golongan orang beriman. Allah lah masuk orang kita tu. Kita pernah minta kepada Allah, ya Allah lahirkanlah aku nanti nak kat dunia ni. Bagi aku duduk kat dunia abang sekali. Dah, total lahir dah. Lahir tu pula Islam lah tu. Lagi sekali kita tak minta pun Islam. Dah lah Islam, beriman pula tu. Islam lain, iman lain tau. Beriman pula. Allah pilih kita. Ada orang Islam dia tak beriman pun. Kan? Iman pun sikit je pun. Sebesar zarah lah. Sebesar biji sawi tu. Cuma dia percaya apa? Rukun Islam, rukun iman. Allah tu ada kot. Ibadat apa pun dia tak buat. Tu sebesar zarah. Tuan-tuan ni tak sah kalau sebesar zarah. Tuan-tuan punya iman ni besar masih jarah pun besar lagi. Kan? Ada hari-hari dia solat. Solat tu lah cara mana Allah nak bagi, nak suruh kita ingatnya. 5 waktu. Allah cipta manusia ni, dia tahu nak bagi manusia ni baik. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya solat tu akan mencegah keji dan munkar. Dia bagi kita 5 waktu. Allah tahu 5 waktu ni kalau kita buat sungguh-sungguh, macam tuan-tuan ni duk buat, kan tuan-tuan kenal dia, tuan-tuan boleh sebut nama dia. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. 5 waktu saja Allah kata, aku bagi hang 5 waktu, hang sebut nama aku. Kan? Bayang tak kalau orang tak solat, bila dia nak sebut? Pokok dia jatuh, dia accident barulah nak sebut. Itu pun tak tentu ke. Ada orang Islam bila accident dia sebut apa? Dia bukan sebut Allah. Dia kata oh shit. Dia kata shit ni. Kan? Punya anak orang putih sangat. Saya cukup yakinlah tuan-tuan kalau terrantuk ataupun terngadah, tuan-tuan akan sebut siapa? Astaghfirullah lah, Allahu Akbar kah? Tu kan. Sebab apa? Dah biasa. Allah bisa, tegal biasa. Kan? Itu sebab sekarang ni kita nak kena latih. Selama ni saya rasa tuan-tuan pun dah buat. Bukan buatlah, tuan-tuan pun dianugerahkan tu. Dulu kita masa-masa nak bangun pagi tu susah. Kita pakai alarm clock tu. Jam bunyi tu. Kurang pukul 5. Sekarang ni tak dah. Sekarang ni setiap pukul 5 ya pak. Tak, tuan-tuan duduk sini pula. Apa blok ni? Azan ni tu saya cerita lah. Kiri kanan atas bawah boleh dengar. Kau tak bangun lagi tak tahu lah. Tak, Zara, mata pupuk muka. Mulut pun sebut apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Oh, memang cantik. Permulaan hidup memang cantik, kan? Siapa yang bagi cantik itu? Allah Ta'ala. Senang, kan? Itu sebabnya bila kita solat tu dia ada apa? Rukun yang nombor 1 apa? Takbiratul ikram. Kenapa disebut takbiratul ikram? Takbiratul ikram. Takbir yang mengharamkan dunia ni habis. Angkat tu saja tak ingat dunia. Itu sebabnya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang lalai dalam solat. Khusyuk ni tuan-tuan, khusyuk ni lalai lah. Kan? Khusyuk ni orang yang tidak lalai khusyuk lah. Dia tahu apa perbuatan dia daripada angkat pertama, takbir pertama sampailah salam. Dia tahu kaifiat dia macam mana. Itu tanda khusyuk tu. Dan nak tinggi lagi makam khusyuk tu, faham makan setiap bacaan. Macam tuan-tuan lah. Faham lah. Allah. Mulut ni sebut Allahu Akbar, cara lisannya
Hati kata apa? Allah Maha Besar. Cukup tuan-tuan. Allah tahu makam kita ni tak kat mana. Kan? Kita nak pedar tu, Allahu Akbar. Setengah tu bergegak badan ni nak takbir. Kan? Punya lama nak pedar tu. Tak payah tuan. Niat kita ni daripada rumah kita dah mandi. Lepas solat asar tadi kita dah niat dah. Oh, sekejap maghrib masuk. Niat dah tu. Nah, hari ni ambil apa tu? Relax. Allahu Akbar. Ini niat tu sepasal dah. Usolli fardhu maghribi salah maghrib tu 3 rakaat. Kan? Ma'mum lillahi ta'ala habis ya. Allahu Akbar. Itu angkat tu. Kan? Itu niat. Sekali nak terjemah pula. Saja aku. Habis macam tu lah. Tu yang kata niat no. Kan? Kita nak solat isya bila? Nak niat isya bila? Lepas maghrib ni. Oh, kita lagi dah isya dah. Azannya kita berhenti ya. Kan? Tu tanda-tanda dia. Habis kata dia. Kerana syarak kita puji dan elokkan yang demikian itu sebagian tersebut pujiannya di dalam Al-Quran. Kan? Artinya apa? Artinya berbuat baik maka ialah martabat yang tinggi dan semulia-mulia. Ihsan itu berbuatlah kebaikan. Arah nak buat kebaikan ni tuan-tuan, Allah bagi kita ruang cukup luas kepada orang beriman. Sebab hanya orang beriman yang tahu apa itu artinya kebaikan. Senyum itu juga satu sedekah. Baik kan? Selisih senyum. Tapi kalau tabung lalu jangan senyum saja. Bubuh dulu baru senyum. Kalau sebuah orang pegat senyum, kosong tabung. Bubuh dulu baru senyum. Bubuh jangan labuh sikit-sikit tuan-tuan. Kan duduk KL ni. Orang KL kan. Tu. Arah nak buat kebaikan ni, Allahu Akbar. Bermula sesuatu pekerjaan, bismillah, baik ya. Tapi kena pada tempat lah. Tu. Tuan-tuan tahu. Jadi dikeluar kerana syarak kita puji dan elokkan yang demikian itu sebagian tersebut pujiannya dalam Al-Quran dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abdullah Ibn Mas'ud qala lamma nazalat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junahun fima ta'imun iza mattaqu wa amanu wa 'amilus solihat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya tak kala turun ayat Quran firman Allah Ta'ala kira-kira maknanya, tiada atas sekalian yang beriman dan beramal mereka itu akan amal-amal yang soleh, berdosa pada barang yang diminum mereka itu dahulu daripada diharamkan Allah Ta'ala meminumnya. Apabila takut mereka itu akan syirik atau takut mereka itu akan barang yang diharamkan Allah, dan percaya mereka itu akan Allah dan Rasulnya, dan beramal mereka itu akan amal-amal yang soleh kemudian daripada beriman. Ni kisah ni apa tuan-tuan? Daripada surah Al-Maidah tentang minuman. Sebelum surah ini turun, orang Islam ada lagi yang makan minum arak. Masa tu tak haram lagi. Jadi untuk nak dikaitkan, arak ni minumnya memabukkan. Bila mabuk tak ingat dunia lah, semayang tak ada faedah. Jadi maka Allah turunkan haramnya minuman yang memabukkan ni. Maka turunlah surah Al-Maidah tu. Kan kisah dia macam tu. Sebab apa? Ketika mana sahabat-sahabat Allah nak tunjuk apa? Sahabat-sahabat ni bila turun ayat mengharamkan minuman arak ni, ada hadis kata apa? Seluruh kota Madinah tu macam mandi arak. Corah habis, tak nak tinggal pun. Tu iman sahabat pada masa tu, kan? Habis. Firman Allah Ta'ala lagi, summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian takut mereka itu minum arak dan main judi, kemudian daripada telah diharamkan dan beriman. Kemudian takut mereka itu akan segala yang diharamkan itu pada masa yang akan datang, dan berbuat baik kepada mereka. Dan bermula Allah Ta'ala itu sukakan orang yang berbuat baik kepada orang-orang. Surah Al-Maidah ayat 93. Sebab apa? Tu yang kata bertakwa tu. Bertakwa ni takut kepada Allah. Macam kita. Kalau kita boleh ingat, kalau kita boleh rasa bahwasanya
kita ni Allah yang mengizinkan. Kita buat baik pun Allah yang mengizinkan kita jadi orang baik. Kalau kita boleh letak diri kita ni, diri kita ni, rasanya kita ni bertuhan. Kita boleh rasa Allah ni memerhati. Nak buat ni tak boleh, buat tu tak boleh, benda haram, ni berdosa ni. Sekelip mata kita automatik, ni berdosa, ni haram, ni tak, kan. Tipu orang macam ni, maka dunia ni akan jadi baik. Kan? Tosalah dunia ni besar sangat. Malaysia. Kita orang Melayu ada 52% je. Kan? 52% ni pecah sampai 6 kumpulan. Kenapa tak satu kan? Tu yang jadi Islam ni jadi lemah. Tu sebab satu ketika dulu Islam ni tuan-tuan, ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Islam ni Allahu Akbar. Memang orang gerun ni. Bukan orang gerun sebab Islam ni teroris dah. Sebab kehebatan Islam tu. Sebelum Islam menaluki dunia ni tuan-tuan, Allah SWT ketika mana Rasulullah SAW, Muhammad SAW duduk hidup lagi, Allah bagi satu kesemuan kepada Nabi Muhammad SAW yang nama mukjizat tu. Allah kecutkan dunia ni. Dalam Baru Mazi jilid ke-15, Allah kecutkan dunia. Wal masyriq wal maghrib. Allah kecutkan dunia daripada negara-negara di matahari terbit dengan matahari terbenam tu. Masyriq wal maghrib. Allah kecutkan. Nak bagi Rasulullah ni tengok negara di masyriq ni apa, negara di matahari terbit ni apa, matahari tenggelam ni apa. Allah bagi Rasulullah tengok. Kita sekarang ni macam kita lah, sekarang duduk tengok gelap tu. Terpusing sini nampak Amerika, pusing sana nampak Malaysia, pusing sini nampak Singapura. Macam tu. Nabi tak, dulu mana ada gelap. Allah kecut kan. Nabi tahu. Dan diberitahu oleh Allah SWT, wahai Rasulullah, ni nanti Islam ni akan menaluki semua dunia ni. Itu sebab ketika mana peperangan dengan Rom, tentera Rom, ketika mana Saidina Umar serang Rom ni, beribu tentera dia. Islam bukan ramai pun. Itu pun tentera Rom tak berani nak perang dengan Saidina Umar. Serah macam tu kan. Wahai Amirul Mukminin, kau ambil lah ni tanda tangan apa semua. Kami nak duduk di bawah pemerintahan Islam ya. Sebab Islam masa tu Allahu Akbar. At one time lah. Sekarang Allahu Akbar tak ada. Sekarang Syria ni, Iraq sini, Libya sini, Iran dengan kisah dia, Arab Saudi pula dengan kisah dia. Kan? Boleh kat pemerintahan lain dulu Jazirah Arab ni semua. Sekarang dipecah-pecah dia jadi 7 negara pula. Dengan Qatarnya, dengan tu. Jadi makin kecil. Sebab apa? Semuanya pasal dunia. Ni nak minyak, tu nak minyak, habis pecah. Jadi sikit ni. Kan? Rakyat Qatar berapa ratus ribu, tak sampai 1 juta pun. Negara yang paling kaya sekali di dunia Qatar kan? Kau tuan-tuan duduk Qatar, ya Allah tuan-tuan duduk Qatar. Tuan-tuan kata begitu, nak kahwin 4. Kerajaan akan siap 4 biji rumah. Bini ni pun gaji semua ada lah. Anak-anak nak sekolah mana begitu, kerajaan akan ijaz. Tu Qatar punya kayanya. Kan? Tu sebab budak-budak kita pergi kerja kat sana kan? Gaji paling common pun 14,000 sebulan. 14,000 Qatar. Kan? Tu balik dia melenggak ha. Tapi kena ikut apa lah, kena ikut undang-undang dia. Qatar, sahabat saya kata lah, Qatar hari Rabu orang asing ni, orang pendatang ni tak boleh pergi shopping komplek. Sebab orang-orang dia akan turun, orang Qatar. Kan? Yang jadi jurujual apa semua tu, yang jadi cashier apa semua tu orang luar, orang asing. Orang kata apa? Orang asing datang. Dia tak boleh layan orang asing, dia kena layan orang tempatan. Kau dapat tahu kata dia layan orang asing pada hari Rabu tu, terus buang kerja. Oh tu dia ada. Sini lebih kurang macam Brunei sikit lah. Brunei tuan-tuan kahwin lah dengan dayang dah, kahwin lah, takkan dapat kerakyatan ni.
Kan? Bayang tengok tuan-tuan, yang mana yang kahwin dengan kerabat dia raja dia, cerai aja, melucut habis. Kan? Masa kahwin tu dapatlah apa pangeran gelebu-gelebak apa semua, duduk sana seronok ah. Kahwin tinggallah nama tu ya. Kalau nama awang lah. Nama Syarina je lah. Kan? Tu. Sebab dia negara dia boleh buat. Kan? Kita sebab banyak. Kan? Itu cerita dia. Habis kat situ je. Kemudiannya Nabi pesan apa? Mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah. Nabi pesan, jangan kita mengharamkan barang yang telah dihalalkan oleh Allah. Contoh dia apa? Kata Nasafi dan tafsirnya bermula makna sepotong ayat dalam masalah 21 tadi, iaitu jangan mengharamkan oleh sekalian kamu. yakni jangan tegah diri sekalian kamu daripada barang yang baik-baik dan sedap itu sebagai tegah haram. Jangan kita mengharamkan benda-benda yang halal. Ataupun kita bersumpah aku takkan makan dah benda ni. Tu sebab apa? Padahal benda tu benda halal. Sebab aku makan je sakit perut, berdosa kan? Sebab Allah dah halalkan, hang pula mengharamkan, kan? Tu sebab Allah Islam ni tuan-tuan, Allah nak bagi mudah aja kepada orang Islam ni. Al-halamu bainun wal haramu bainun. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Tahu? Ada pula syubhah di tengah. Dan syubhah pun kalau kita tak orang yakin, jangan ambil yang syubhah ni. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau tak, okey lah. Kita makan-makan, ni haram. Kan berdosa orang. Ambil yang halal, terus. Senang kan? Dah tahu dah daging ayam tu, itu sebab Bangladesh. Dia beli ayam yang hidup, balik sembelih sendiri. Dia puas hati. Kan? Kita berkeyakinan bahawasanya itu halal, kita beli, no problem. Janji kita makan yang halal. Sebab apa? Apa yang kita makan daripada yang ada unsur-unsur yang haram sikit, itu yang menjadi kesan kepada iman tu. Kita jadi berat hati, keras hati kan. Nak mari kawan kita duduk sebelah rumah ya. Kita boleh turun tu, daripada tingkat 17 tu turun tu. Bukan duduk sini, sana tu. Turun tu, di mari. Kalau semua yang flat sana boleh mari sini, ya Allahu Akbar. Kenapa tak mari? Allah tak pilih anda. Allah dah kata dah, aku dah bagi hidayah dah, aku dah bagi ilham dah. Anda tengok ke kawan hang daripada tingkat 17 tu boleh turun mari sini. Kenapa tak ikut dia? Allah bagi akal, Allah bagi ilham. Kan? Habis. Atau jangan kata telah kami haramkan barang yang bagus dan sedap itu atas diri kami kerana lampau mencipta daripada meninggalkannya, dan berkehendak jauh ia daripada kamu dan mahukan tidak bersedap-sedap, maka jangan berkata demikian itu, kerana diriwayatkan oleh bahwasanya Rasulullah SAW makan ia akan ayam dan falus dan suka ia akan penganan dan manisan. Rasulullah SAW kan? Rasulullah SAW ni satu-satunya manusia yang Allahu Akbar kan? Bahasa yang senang faham, senang belah. Rasulullah semua hidup, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tak pernah komplain tentang makan ni. Kau dia nak kata kita kadang-kadang, tapi bukan kita kat sini, kita tempat lain kan? Kadang-kadang kata masin ni lori mana pula, lori garam mana tu balik ni, bini kita buat. Tak rasa ada hati bini kita, walaupun kita selokor sekali dua okey, selalu sangat kan? Kita suruh buat kopi manis, ni kopi potong kaki ni, kita ya Allah. Nabi Muhammad SAW tak pernah komplain ya. 5 masam pun makan manis, makan senyum 5 masam. Seorang perempuan Yahudi ni lama sangat nak perkenal Rasulullah SAW ni, nak perkenal. Bukan nak perkenal apa, dia nak tengok betul kan ni yang mereka duk sebut Muhammad ni Nabi. Sebab dia duk baca kitab Taurat. Sebab tuan-tuan, dalam kitab yang terdahulu ni, Injil, Taurat, Zabur ni, cerita tentang Muhammad SAW ni daripada A sampai Z. Itu sebab pendeta-pendeta dia yang mana hafal kitab tu teringin nak jumpa ni manusia yang nama Muhammad ni, teringin nak jumpa kan? Siapa dia seorang lagi, nama dia Abdullah bin Salam kan?
Dia pendeta Yahudi. Dalam kitab Taurat tu cerita, ni Muhammad ni sifat dia macam ni. Kalau dia orang marah dia pun dia tenang. Orang buat dia macam mana pun dia takkan melawan. Dia ni orang yang sabar, orang yang pemurah dan sabar. Bagilah dia makan macam mana, dia tidak akan komplain macam-macam. Jadi wanita Yahudi ini bagi ada lima biji lima yang paling masam sekali dalam dunia. Dia tu, aku nak test ni Muhammad ni betul ke? Dia pergi, dia kata, Assalamualaikum ya Muhammad, aku ni lama dah bercita-cita nak apa, nak hadiahkan kamu 5 ni. Hari ni baru dapat bersuara lah. Kan? Jibril bagi tahu dah, tuan-tuan. Nabi ni bukan untuk dukun dah. Dia pegang-pegang tu dia tahu. Oh, ni masam. Kan? Tu sebab kadang-kadang kita, budaya kita orang Melayu, dia suka jumpa bomoh. Dia berjalan masuk bomoh tu, kata, ini ada tersepak apa-apa ni, terbengkak kaki tu. Memanglah sepak batu. Dia pun dengar, Tok bomoh ni macam tahu pula aku sakit lutut. Semua jin yang kerja lah. Kan? Tu sebabnya kalau tengok, ni ada terlangkah apa-apa ni. Sekali lagi balik, sekali pergi tengok bawah tangga tu, atau dekat pasar bunga tu, ada orang tanam tu. Masa dia cakap tu, jin dia pergi dah. Jin dia dah pergi tanam dah. Dia pun pipi, makin percaya, tengok-tengok ada. Bila percaya tu tuan-tuan, terkeluarlah kita daripada senarai yang Nabi kata apa, hanya 70,000 orang saja daripada umat-umat aku yang akan masuk syurga tanpa hisap. 3 golongan ni saja kata Nabi, dia akan terkeluar daripada senarai tu. 3 golongan ni, bukan 1000 golongan, 3 golongan ni. Satu yang pergi menghadap kahin peramal. Macam dulu time kita sekolah dulu kan ada satu India naik basikal buruk. Dia bawa dengan burung belakangan. Dia pun tabur daun teruk tu. Dia suruh burung dia patuk bagi, dia pun baca. Yang tu pun, yang tadi bagi RM1 ke bawa duit ini hari apa dia kata? Wednesday hari Rabu. Ini hari Tuan punya nasib baik. Tuan pergi sana orang suka, sini orang suka. Tuan akan dapat duit banyak. Yang mamat tu pun percaya terkeluar daripada tu. Kalau dia boleh buat macam tu, kenapa dia tak buat ke diri dia? Suruh burung tu patuk, dia sendiri tengok. Ni aku yang dia nak basikal buruk tu kan? Orang boleh pergi jumpa dia tu, pergi tengok. Nasib dia bagus. Lagi satu yang apa? Yang Scorpio lah, Leo lah, apa semua tu. Tu. Orang percaya lah. Kan? Habis kata dia. Kata Kazim dalam tafsirnya bermula makna jangan mengharam oleh sekalian kamu, yakni jangan etikat haram sekalian yang baik-baik lagi mubah itu. Jangan kita mengharamkan benda-benda yang baik. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul muhtadin, dan jangan melampau had sekalian kamu, maka tiap-tiap yang telah diberi sempadan dan dihad dia oleh Tuhan pada menghalalkan atau mengharamkan, janganlah dilanggar. Bahwasanya Allah Ta'ala tu tiada suka ia akan orang-orang yang melampau sempadannya. Tu yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudiannya kita pergi pula satu lagi. Dalam ayat 101 dalam surah Al-Maidah, dan sebab turun ayatnya, sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada menyatakan sebab turun ayat 101 surah Al-Maidah tadi. Setengah daripada mereka itu berkata sebab turun ayat itu adalah seperti tersebut, dan kata setengah ulama sebab turunnya seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi an Anas bin Malik yaqul qala rajulun ya Rasulullah SAW man abi, qala abuka fulan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW lagi yang sangat berkhidmat kepadanya, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata ya, telah berkhutbah Rasulullah SAW akan khutbah yang pernah kami dengar sepertinya. Tu Rasulullah dengan sahabat ni tu kan tak ada kata ruang untuk nak buang-buang masa, nak cerita hal-hal dunia, tak ada. Rasulullah dengan sahabat ni kalau dia tak tazkirah, dia ceramah. Tak ceramah, dia khutbah. Kalau dia tak khutbah, dia akan
berpidato, dia akan cerita tentang ilmu. Sikit, satu saat pun dia tidak akan sia-siakan masa tu. Ini dia nak cerita apa? Kemudian bersabda, ya siapa suka mahu tanya apa-apa padaku. Ni pertanyaan kita nak tanya orang kan. Maka Rasulullah kata apa? Ada tak di antara kalian yang nak tanya apa-apa? Kan? Maka tanyalah. Lalu berkata dan bertanya seorang lelaki namanya Abdullah bin Huzafah Al-Sahmi. Tu. Lalu angkatlah tangan seorang hamba Allah, tanya, nak tanya. Kan? Kepadanya siapa? Kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, siapa bapa hamba? Dia tanya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, bapa kamu si fulan namanya Huzafah. Rasulullah ni tidak pernah mengecewakan orang. Orang tanya dia jawab. Kalau ada pertanyaan persoalan-persoalan yang dia tak boleh jawab, Rasulullah akan tunggu Ustaz. Kut masa tu wahyu tak turun lagi. Rasulullah akan tunggu wahyu. Rasulullah takkan bagi macam ni. Rasulullah takkan kata kod ke? Kod. Dia tak pakai kod. Kita je pakai kod. Kan? Dia akan tunggu dulu. Tu yang kata amanah dengan ilmu tu. Kan? Jadi bila Rasulullah open dia, siapa nak tanya? Hamba Allah ni tanya, ya Rasulullah, siapa nama bapa aku? Tu Rasulullah kena tanya macam tu. Tu saya kata Rasulullah, kalau orang tanya kita pun kita orang sapu. Kemudian dibanyakkan lagi oleh Rasulullah, tanyalah akan daku. Rasulullah kata tanya lagi, tanya, siapa nak tanya? Rasulullah tanya, cakap macam tu. Maka seorang sahabat Rasulullah tahu perangai Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Bila dia dengar oleh Sayyidina Umar tahu perangai Rasulullah Sayyidina Umar. Kan? Bila didengar oleh Sayyidina Umar akan sabda Nabi yang demikian tu, hertilah dia. Fahamlah Sayyidina Umar akan Nabi mahu marah dah. Nabi dah marah. Tanya benda yang bukan-bukan. Takkan nama Pak Hamba tak tahu. Kan? Maka ia pun duduk bertimpuk atas lututnya sambil berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku reda Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, dan Muhammad itu nabi kami. Rasulullah terus baca tu. Maka bila dengar Rasulullah SAW akan Sayyidina Umar mengucap yang demikian itu, sejuklah hatinya. Tu Sayyidina Umar, sahabat-sahabat ni dia pandai nak pukulkan Rasulullah SAW. Lalu diam ia. Kata Anas, fanazalat ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum. Maka turun ayat ini, kira-kira maknanya, hai sekalian yang telah beriman dengan Allah dan Rasul, jangan bertanya sekalian kamu daripada segala perkara sebagai pertanyaan itu. Allah peringat. Allah suruh Nabi sampaikan. Kita kalau nak tanya, jangan tanya yang bukan-bukan. Itu sebab setengah-tengah dia tanya ustaz ni, dia ada dua. Sama dia nak test ustaz tu, apa tu dia betul-betul tak tahu. Kan? Jangan macam ni. Adab tu adab. Kan? Kerana entahkan kamu tertanyakan barang yang membuka keaiban kamu. Sebab apa Islam tak bagi tanya macam tu? Dia tanya, ya ustaz, ataupun ya syekh, kau tahu tak aku ni daripada mana? Tuan tahu tak saya daripada mana? Kebetulan pula dia tahu. Jadi Islam nak mengelakkan daripada apa? Kerana entahkan kamu tertanyakan barang yang membukakan keaiban kamu. Jangan tanya siapa bapakku, siapa ibuku, barangkali kamu itu anak zina. Maka pada masa kamu tanya Rasulullah, lalu diterangkannya kamu anak zina, maka sudahlah terbuka keaiban kamu dan keaiban ibu bapa kamu. Tu Islam dia pelihara benda tu. Islam ni tentu Allah buat, Allah punya. Allah ni nak pelihara aib kita ni. Kadang-kadang Allah suruh kita pelihara aib kita ni, jangan kita expose, jangan kita dedahkan. Kadang-kadang kita cerita, kita seronok cerita, setengah orang. Ni bukan tuan-tuan ni, tuan-tuan memang dah baik lah, tuan-tuan saya cerita lah, tuan-tuan memang geng-geng baik lah ni, ahli syurga semua. Setengah orang dia suka cerita yang lepas-lepas tu lah. Kata, alah syekh, ana dulu kalau kat kampung ana tanya, ni semua orang kenal, ana apa jahat ana tak buat. Padahal dia dah bertaubat nasuhah tu. Sedangkan syarat taubat nasuhah jangan dikenang lagi. Kan? Kisah yang lama. Kan Saloma ada menyanyi lagu tu. Kan? Jangan Ahmad Daud.
jangan dikenang. Kan? Kita pula seronok. Nak tunjuk kita apa? Nak suruh kawan kita kata, oi Syekh hang hebat. Allahu Akbar. Kita mengundang dosa. Kan? Sama macam ni. Habis. Dan maka itulah diberi jaga akan kamu jangan tanya, kerana jika dizahirkan dia diterangkan bagi sekalian kamu, nescaya menjahat dan membusuk ia akan kamu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi itu hadis ini hasan lagi sahih. Tu cerita dia. Maka sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi tasbih kafarah dan solat. Ada tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan takkan tanya malah. Tuan-tuan ni geng-geng senang faham lah. Yang bagus mengajak sini tu senang faham. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan solat dan doa asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dosa pasangan kami dan anak-anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami, jauhilah kami daripada wabak yang sedang melanda ini ya Allah. Anda yang kau matikan kami, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dan syurgamu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.